Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'izu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita muka surat 21 rasanya. Wal maqalatul 'ashiratu an ba'd az-zuhadi. Kira wa humul ladzi ihtaqaru ad-dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Man aznaba dhanban ay tahammalahu wa huwa yadhaku ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi fa inna Allaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki li'anna haqqahu an yandama wa yastaghfiru Allah ta'ala lidhalik. Wa man ata'a wa huwa yabki hayaan min Allah wa khawfan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilka ta'ati fa inna Allah yudkhiluhu al-jannata wa huwa yadhaku ay yafrahu ghayatal farahi li husuli matlubihi wa huwa afu Allah ta'ala subhanahu. Syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia. Dapat kita Islam melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala. Dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala. Diberi kita ada minat dan haloba untuk menjunjung perintah Allah yang Maha Esa, untuk mengikut dan mencontohi dan membesarkan Nabi kita, alhamdulillah. Syukur limpah kurnia belah ihsan Allah Ta'ala, dia beri kita kesihatan, kelapangan masa, keseronokan berada dalam majlis yang mulia, dan diberikan kita kesihatan yang berpanjangan sentiasa hingga saat yang sedang kita ada, untuk kita insya-Allah manfaatkan pertemuan khasnya malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihul Ibadah. Kita masih dalam bab sunai. Dia nak sebut perkataan yang menghimpunkan ada dua perkara, dua. Seterusnya kita nak bicara ni, kata dia adalah al-maqalatul 'ashirah. Maqalah ke-10. Ini perkataan tu, kata-kata hikmah yang ke-10. Dia dah ambil ni, kata dia an ba'd az-zuhadi. Perkataan ni ambil daripada sebahagian daripada ahli-ahli zuhud. Siapa dia ahli zuhud ni? Wa humul alladzina ikhtaqaru dunya wa lam yubalu biha. Zuhud ataupun kadang dikenali sebagai zahid, zuhud, daripada zahada yazhadu zuhudan fahuwa zahid. Zahid tu isim fa'il, zuhud masdar dia. Jadi maksud zuhud ni ataupun zahid ni, orang zuhud ni apa dia?
orang yang dia melekehkan dunia dan tidak mempedulikannya. Yang ni sekali lalu takrif dia nak beri macam mana untuk dikatakan orang tu zuhud. Zuhud ni lah orang yang melekehkan dunia. Apa maksud melekehkan dunia? Dia tak heran dengan dunia kerana dia tahu macam mana pelajaran telah kita belajar. Dunia ni sementara je. Dunia ni bukan matlamat kita. Dunia ni tempat bercucuk tanam. Dunia ni tempat persinggahan. Dia macam kita sedang nak tuju tempat nak bermusafir. Dunia ni tempat singgah je. Jadi orang yang faham perjalanan agama ni, dia takkan seronok dengan dunia, bahkan dunia ni dipelekehkannya. Cuma ada huraian lah, ada bab-bab kita dah belajar pun. Ambil bahasa mudah, dipelekeh tu pasal apa? Pasal dia kenal mana yang hakiki, mana yang batil. Dengan bahasa lain, dia kenal mana yang kaca, mana yang permata. Orang kenal mana yang berharga, dia akan tinggalkan benda yang murah, dia akan cari yang mahal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nampak yang kita apa yang berharga dan apa yang tipu daya ni kan. Pasal bab macam ni, dia memang berhajat kepada taufik hidayat Allah Ta'ala, berhajat kepada limpah kurnia Allah Ta'ala. Kadang kita faham tapi hidup tak ketahuan. Na'udzubillah. Mudahan Allah Ta'ala mudah kita untuk faham bab ni dan dijadikan kita betul perjalanan hidup, tasdik, membenarkan dengan ilmu yang kita faham. Bahkan dalam perjalanan hidup pun betul cara berjalan. Macam mana kata cara berjalan orang-orang yang memang dia tak jatuh hati dengan dunia, bahkan dunia ni tak dapat tidak diambil sekadarnya untuk lalu, untuk sampai ke matlamat, ke akhirat. Yang tu sekali lalu bahasanya. Baik, perkataan ni ambil pada orang zuhud macam ni lah. Dan tak habis lagi dia sebut tu, mereka ni orang pelekeh dunia dan tidak mempedulikannya dunia. Istilah tak peduli ni bukan jadi matlamat, itu maksud. Bukan tak peduli ni lantaklah dunia ni nak jadi apa pun, yang penting kita betul. Tak juga. Pasal antara benda yang kita kena betulkan, dunia tempat kita duduk ni, supaya pastikan kita betul, anak isteri betul, orang kampung betul, jiran tetangga betul, negeri kita betul, negara kita betul. Ada tanggungjawab situ. Ada istilah amar ma'ruf yang kita kena suruh, ada mungkar yang kita kena tegah. Tak ada pula kaedah dia apa keliling kita dia orang nak buat lantak lah. Tak ada istilah kita. Tak ada istilah kita ni boleh membiarkan kerosakan di keliling kita. Yang kita nak selamatkan hanya diri sendiri. Tak betul. Kaedah kita duduk dalam masyarakat, bila kita sebahagian anggota masyarakat, bila ada yang masyarakat hidup dengan keadaan yang tak tepat, macam mana Allah Ta'ala turunkan syariat, wajib berbetulkan dia. Sekalipun apa yang kita sebut tu jadi pahit. Istilah pahit ni, sekalipun kita tegur tu orang tak suka, orang benci, orang boykot, orang macam-macam hal lah dia nak kata kat kita, kaedah kita akan nyatakan juga kebenaran sekalipun pahit tu terpaksa ditelan kan? Itu kaedah kita. Jadi orang yang faham perjalanan akhirat ni, dia akan jadi zuhud macam ni. Jadi dia takkan istilah jatuh hati ke dunia, hanya mereka ni mengambil daripadanya dunia kadar darurat mereka. Istilah darurat ni ambil sekadar hajat. Bahasa mudahnya macam orang yang dia tak ada apa dah nak makan melainkan babi, dia ambil babi sekadarnya untuk sambung nyawa. Itu je. Macam itulah bahasa mudah-mudah istilah-istilah darurat ni kan. Orang darurat takkan ambil tin, takkan ambil babi, bubuh babi dalam tin simpan untuk bekal hari tak ada makan, kita makan babi dalam tin. Itu kot bahasa dia kan. Cuma nak bagi duduk kedudukan macam itulah. Yang tu yang kena mengaji, faham, belajar. Pula tu nafsu kita pun dah terlatih, diasuh tepat macam mana yang Allah Ta'ala suruh. Macam mana pula kita belajar daripada tutup guru yang kita ni dah dilatih dan diasuh. Kalau belum dapat macam tu, belum tentu kita ni duduk di jalan betul kan. Satu sudut kita faham
jalan betul tu apa. Tapi bila kita tak pernah diasuh, dilatih, ada masa kita yang terluang tu dia berlalu begitu saja. Banyak berlaku dengan berlalu dengan sia-sia. Saya tak kata orang lain, hantar saya sendiri pun banyak lagi rasa saya kehidupan kita ni yang duk lalu ni, ada benda yang sepatutnya menyambil je kita boleh isi dengan kebaikan, dengan apa yang sepatutnya Allah Ta'ala perintahkan. Boleh je kita nak berzikir dan berselawat atas Nabi dalam setiap apa perbuatan, tapi tak mahu ni, tak boleh dapat itu. Dia perlu mujahadah sungguh, perlu ada kesungguhan, perlu ada minat, perlu ada mujahadah. Kalau tak mahu ni, kadang tak buat pun benda-benda merapu lara-lara, tapi nak pergi isbat ke Allah Ta'ala, nak pergi kat Nabi SAW dengan berselawat dan sentiasa nak musyahadah kat dia, beri selawat dan salam pada dia, minta sentiasa Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana dunia, apatah lagi di akhirat. Hati tu tak berapa nak boleh hidup lagi. Sebab tu yang ni yang kita kena mengaji, kena muhasabah. Banyak kita kena perbetulkan cara hidup. Banyak benda kita kena renung, kita kena fikirkan, adakah apa yang kita dah buat selama ni dah dengan Allah Ta'ala ni menepati. Dan kita pun dalam proses sedang pencarian untuk dapat semaksimumnya untuk boleh taat pada Allah Ta'ala. Adakah macam tu, ataupun sebenarnya tak ada apa-apa lagi, bodoh ya, duk gelak ketawa, duk hoha. Abah duk atas tu kan. Tengok pada pagi sama tengah hari, selalu saya tak ada Jumaat kan. Tengok, bergelak sakan ni. Pada saya bergelak dia macam sarkas pula. Saya tak mau sebut lah nama-nama kepala tu kan. Saya boleh kenal kepala-kepala yang gelak kuat tu. Tak kuat semua. Pada saya gelak kuat ni pasal ada geng kot kan. Ada geng gelak. Gelak. Apa disembang saya tak tahu. Nak kata baca Quran ke, nak zikir ke, tidak ya. Saya tak nampak. Ada benda saya pernah sebut kan. Saya nampak pun. Nak kata tak ada, macam-macam hal nak sebut tak kata, tapi tak ada. Sembang apa benda sembang tu. Tengok pinggan kat dapur pelonggok je. Alam satu pun tak boleh basuh. Janganlah buat leceh tu. Dengar saya orang pet kan. Dia apa benda kau buat apa? Buat apa sangat? Betul kan? Betul. Setuju kan? Setuju. Kau buat apa je? Dengan bersepah, nak kata khidmat, bagi cuci kotor apa abuk di masjid, tengok bersepah je tengok. Nak kata cermin bersih, mengelap, tak ada pun. Saya merapik itu sikit lah. Apa dia buat? Hoha. Sikit lah, tegur-tegur gitu. Jadi jangan bagi ada sampai saya hilangkan gelak tu dengan saya pergi rotan bakat menangis semua. Jangan buat, sanggi saya buat gitulah kan. Tengok bangun pasal dia boleh tengok tu pagi subuh payah nak bangkit. Jemaah pun selagi tak azan, selagi tu tak bergerak pada tempat tidur. Dia jadi pelak tu. Sepatutnya kita tunggu solat, tengok jam pukul berapa, tengok waktu jadual terpampang depan mata. Takkan mata buta tak nampak pukul berapa nak azan, pukul berapa ni. Itu beratur tu. Sembayang duduk kat masjid tapi masbuk. Leceh. Ingat saya tu. Dia masih ada masalah. Itu duduk pondok tu. Duduk dalam masjid tu. Kalau duduk luar saya tak tahu macam mana. Duduk luar tu. Itu tak dapat handset tu. Tu pun ada orang tak serah handset lagi. Tu tak dapat handset tu, dapat handset ya. Saya bunyi gitu padan lah kan. Betul, setuju saya sebut tu. Bunyi gitu. Macam mana tu? Pasal kita punya zaman kita ni cabaran dia besar kan? Allah. Jadi yang ni kalau tidak kita baca, dia macam halu telinga je lah, dengar masuk sini keluar sini tu, Nak jadi zuhad ni bukan sedang. Kita belajar pun bukan bertujuan untuk dengar halua telinga, buka kitab, habis-habis kitab tutup, khatam kitab, akan kerugi, habis berjaya khatam kitab.
Bukan macam tu. Bukan maksud kita macam tu. Kita lalu ni nak ambil, lepas tu nak ambil reti. Untuk yastami'unal qawla, untuk benar-benar nak dengar perkataan, fayattabi'una ahsanah. Apa benda mutiara tu nak ambil, nak pakai, nak jadikan prinsip hidup. Itu kita bukan hanya sekadar halua dengar gelak tu, kita tak ketahuan tak ke mana. Tak jadi tu. Itu maksudnya tak faham matlamat hidup, tak tahu apa kita nak bawa pergi ke mana diri kita ni. Baik, apa orang zuhud ni kata? Dia kata, man aznaba zamban wa huwa yadhaku fa inna Allah yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Pendek ya perkataan ni. Dia kata, siapa-siapa dia buat dosa, satu dosa je dia buat. Maksud buat dosa ni, dia menanggung dosa. Istilah tanggung dosa, dia memang buat lah, memang salah dia lah, dia sengaja buat dosa. Memang dia niat buat dosa, memang dia langgar, buat benda salah. Buat dosa ni dua bab lah. Apa dia? Tinggalkan suruhan, langgar larangan. Dua tinggalkan benda wajib, langgar benda yang haram. Itulah dosa. Dan dosa ni ada dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir sedia maklum lah, sebut dosa tu. Dosa batin ni antara kena berhati, kita selalu cuai dosa batin lah. Bila dosa batin, ada perasaan bergantung harap selain pada Allah Ta'ala, ada intiqad memberi mudarat munafaat selain pada Allah Ta'ala, dosa tu besar tu, dosa tu. Duk berasa makhluk ada satu kedudukan selain pada Allah Ta'ala, dosa besar tu. Istilahnya isbatul ma'budain. Sedangkan Allah Ta'ala kata, la tattakhidhu ilahain isnain. Ilah ni kamu tak boleh ambil dua. Istilah ilah ni, memang kita tak ada sembah dua Tuhan, memang sembah satu, tapi perasaan kita, tempat pergantungan kita bukan satu, bukan 10, saya silap beribu. Bahkan ke Allah Ta'ala ni tak pernah ada perasaan pun untuk ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Oi, apa? Banyak dosa tu. Dosa lah dosa batin kita. Itu dosa batin kita dengan Allah Ta'ala. Dosa batin kita dengan kita pandang diri kita, rasa hebat, rasa aku bagus, aku tak buat salah, aku dah jadi orang baik, aku ni tak pernah rasa bersalah sikit pun. Itu masalah tu. Tu bab batin tu yang kita mengaji banyak benda yang kita antara kena betul ni, bab batin ni. Bab zahir, alhamdulillah kita duduk tempat-tempat macam ni, alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara kita banyak benda. Kita tak duduk hoha-hoha macam kat luar, tapi duduk sini pun hoha-hoha lagi. Macam mana pun bagus lagi lah daripada duk hoha-hoha kat luar. Tapi dah bagus ke? Oi, belum lagi. Saya tak kata orang lain, hatta saya yang duk baca kitab, saya duk ngajar ni pun, saya pun tahu saya siapa. Banyak lagi benda yang kita masih istilah cuai. Patutnya kita kena buat yang lebih baik daripada apa sepatutnya. Tapi makan lebih sikit, makan steam. Menyesal memang menyesal lah, lama aku makan lebih pula, nak baca selawat tak boleh, nak zikir tak boleh, tidur je lah. Kodon lah pegang tasbih sikit, astagfirullah. Yang tu je lah boleh buat. Tak adalah ha tu, tak adalah, tapi masih terlalu dhaif lah. Tu pun zikir siapa? Sambil tidur, sambil nak tidur. Tidur tu rasa damai. Bangun-bangun dekat sembahyang asar, yalah, yang tu je lah zikir. Solat patutnya macam mana? Patutnya dengan sedar tu. Ada terlalu dhaif amalan kita, sikit sangat. Nak sebut tentang dosa tu, itu yang kita baca kitab-kitab macam ni, pasal ada nasihat-nasihat macam ni lah. Kadang-kadang kita belajar dengan secara kata akademik, ambil ilmiah, bab tauhid ke, bab fiqh ke, bab nahwu ke, sorof ke, bab ilmu tu lah kan, ambil balaghah ke, mantik ke, usul fiqh ke, bab ilmu lah. Kadang-kadang kita ambil fakta ilmu kan, dia tak suluh dalam bab macam ni, bab macam mana nak laluan hidup, nak semak muhasabah diri, dia tak ada nasihat-nasihat ni tu. Satu kita baca kat ujung minggu macam ni,
Dan nasihat macam ni untuk kita ambil pelajaran sikit. Nasihat menasihati macam itulah maksudnya. Kita cuba ambil apa benda yang dalam kitab ni, dia dah tolong himpun untuk kita. Saya tolong urai sikit je, lepas tu perbetul lah diri kita sama-sama, insya-Allah. Mudah Allah Taala taufik hidayah kita untuk ambil kata-kata yang baik ni supaya betulkan perjalanan hidup kita, insya-Allah. Baik, dia kata apa? Siapa yang buat dosa, masuk buat dosa ni dia tanggung dosa lah, maksudnya memang dia sendiri qasad buat dosa tu. Yang kalau nisbah dosa zahir saya sebut sekali lalu tadi, batin pula macam mana? Memang kita tak isbat dengan Allah Ta'ala. Kita memang tak syirik dengan Allah Ta'ala, tapi hati kita tak isbat dengan Allah Ta'ala. Hati kita tak mengiya dengan Allah Ta'ala. Hati kita tak memperaku dengan Allah Ta'ala. Hati kita tak mensedarkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Itu masalah kita. Sembah tokoh tak ada, memang tak ada. Kita memang tak ada sembah selain pada Allah Ta'ala, tapi kita belum betul-betul mentauhid dengan Allah Ta'ala. Belum ni. Saya kata belum tu saya lah. Orang lain semak sendiri lah. Orang lain tak boleh menilai benda macam ni. Saya tak ada nilai untuk tuan-tuan. Saya sebut untuk saya. Dan saya sebut ni sebenarnya saya sebut saya lah. Orang lain rasa macam satu geng je. Tu satu hal punya pasal kan. Jadi antara dosa kita apa? Kita memang tak pernah ada sekutu dengan Allah Ta'ala dengan satu, tapi kita tak isbat dengan Allah Ta'ala. Dengar elok, juga faham tu, telan sikit lah tu. Tak isbat tu maksudnya hati kita ni tak sedar. Allah kau bagi hidup aku, Allah kau bagi melihat aku, Allah kau mendengar aku. Kita belum macam tu lagi. Belum lagi. Allah kau bagi ada aku asal tak ada engkau yang jadikan aku asal yang mani je. Tengok ni jadi ada tangan, ada otak, ada muka macam ni, orang kenal aku macam ni kau bagi aku ada ilmu pengetahuan, ada pergerakan. Orang macam ni, orang kenal aku, ada anak, ada isteri, ada harta benda, ada macam ni. La ilaha illa anta. Tu nak bagi sedar macam tu isbat Allah Ta'ala ni. Dan semua ni Allah yang beri aku, bukan aku ada sendiri. Mana boleh aku ada sendiri. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah lah yang hebat. Nak bagi hidup hati kita macam tu. Jadi antara kita punya tugasan ni nak jadi zuhad macam mana dia sebut tu, yang kita boleh pelekeh dunia. Istilah pelekeh ni, dunia ni tak akan melalaikan kita daripada zikrullah. Dunia ni tak akan menyebabkan kita boleh jatuh hati kepada selain pada Allah Ta'ala, untuk kita berpegang kepada selain pada Allah Ta'ala. Tu zuhad dia dah dapat tu, kita belum lagi. Baik, dia kata apa? Siapa berdosa sedangkan dia ketawa, buat dosa ketawa. Tu saya tegur tentang ketawa saya. Ketawa ni sepatutnya bukan keadaan orang Islam. Orang Islam ni dia tak ada istilah ketawa sentiasa. Tak. Orang Islam ni kalau ikut dia serius sentiasa. Pasal dia tahu apa tugasan dia. Nak gelak ni ada waktu dia. Ada waktu dia. Gelak memang ada waktu dia. Bukan gelak 24 jam. Ada. Satu, bagi saya ada masalah kalau duk gelak daripada pagi sampai tengah hari, petang duk gelak. Kita tegur pun duk gelak lagi. Duk betul pun duk gelak lagi. Maksudnya gelak ni satu sebab hati mati gelak. Antara hati mati duk takut hantu, satu hal kan, takut hantu, takutlah. Nak pergi kencing, jomlah, takutlah. Tu pun mati hati tak. Tapi bagus lagi takut daripada gelak. Takut hantu dengan gelak bagus, takut hantu ni. Patutnya gerun dengan Allah Ta'ala. Tapi nak kata antara duk seronok ni dengan takut hantu, bagus takut hantu ni. Pasal dia takut tu. Tapi gelak habis. Hati memang mati gila. Tu saya tak mau dengar lagi lah gelak. Saya tak mau dengar. Saya tak biasa dengar selalu hampa gelak macam tu kan. Selalu tak ada kan. Selalu kadang ajar letih. Tak ada nak dengar gelak. Tapi bila ada sini aktiviti tak ada pagi kan. Dia ada rally panjang sikit tu. Rupanya macam ni, rupanya dia orang sarkas.
Sikit saya punya bahasa tu sorry sikit baru tahu macam ni kan kau. Kalau saya dulu tidak dulu. Apa saya nak sebut, biar takut hantu lagi daripada dia gelak seronok tak ketahuan. Memang tak ada takut apa, tapi dia gelak gelak happy macam ni macam hidup dia gelak lah. Kena tukar orang dia kena risau, aku ni baca Quran tak boleh lagi ni. Dia macam tu ni. Alif mau huruf mat tak kenal ni. Macam mana ni? Astagfirullah. Cuba lah baca. Saya qulu sufa. Kau dengar aku baca betul. Dia kena ada macam tu katanya. Ada kena risau macam tu. Bukan itu saya tak minta buku nota lah. Okay. Jadi siapa yang dia buat dosa tapi dia ketawa. Apa maksud dia ketawa ni? Padahal dia gembira dengan menanggungnya. Dia seronok dengan dosa tu. Bila buat bodoh tu dia kira baca Quran tak boleh. Dia gelak tu. Bodoh buat maksiat, mayang lambat, Jumaah tak boleh. Patutnya demam pun datang Jumaah. Demam pun main ngaji. Patutnya macam tu. Yang ni tak mengaji relax selama buat keren. Jumaat pun tak pergi. Siapa saya tak tahu lah. Saya tak ada pula pasang CCTV satu madrasah. Siapa tak pergi sembahyang Jumaat. Saya punya kerja kita takkan tak kerti tanggungjawab, takkan nak kena tunjuk rotan, kena jolok yang kayu pun nak pergi sembahyang Jumaat. Patutnya dah tunggu dah. Kalau tak boleh jalan kaki pun jalan je lah mana boleh. Nampak kereta motor ada je orang nak bawa. Belajarlah tawakal kat situ. Jalan tu cuba kata contoh kan, kita nak pergi sembahyang Jumaat, tengok jam dah pukul berapa ni nak pergi sembahyang. Kereta tak ada, motor tak ada. Kita tahulah masjid kat sini. Betul? Jalan tak? Belajar tawakal tu. Ya Allah, engkau yang bagi sampai aku dekat masjid. Jalanlah kaki, la haula wala quwwata illa billah. Itu ada orang naik kereta sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik nak ke mana ni? Pergi masjid ke? Naik. Dalam hati macam mana? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ingat Allah Ta'ala takkan sia-siakan kita. Tu belajar tauhid. Situ belajar tauhid. Jangan tak ada jadi kelas tertandas pula tak pergi Jumaat. Aduh panggil sekali. Pasal kita duduk tempat macam ni. Duduk tempat macam ni pun kalau pelak macam ni, tak tahu lah. Kalau duduk luar saya tak tahu macam mana apa. Dengar elok saya sebut tu. Bila duduk tempat macam ni tu yang saya syarat. Duduk sini nak mengaji betul ke mau bapak hantar ke apa? Nak mengaji. Buat cara nak mengaji betul-betul. Satu saya bubuh syarat tu, saya tak larat nak tengok. Kami semua yang memang nak mengaji tak larat nak tengok apa. Duduk sini memang yang nak. Tak nak balik. Betul? Tak larat nak tengok. Mula tu tak larat nak tengok, tak larat nak tanggung tu. Ni lah kami nak tanggung. Kami tak tegur, kacau. Baik balik. Tak nak balik lagi, saya tendang je balik. Istilah tendang tu saya panggil kan. Bagi nak duduk betul-betul. Bagi duduk cara betul-betul. Ni sebab bantuan orang bagi lah. Seorang main bantuan bagi. Bukan sikit-sikit pula bagi bantuan. Sampai pak tukang pun tak ada nak buat kerja. Pak tukang pula kena COVID lah, berhenti lah. Tempat makan ingat dah siap dah seminggu, COVID pula. Ni tak boleh kuarantin lagi 2 minggu ni terbengkal lah gitu. Orang ramai bagi duit banyak bagi. Yang makan peri je sampai orang terkejut lah. Tak ada kena yuran, tak ada bayar apa-apa. Syarat nak main mengaji memang orang bagi duit. Tapi bagi mengaji betul-betul ke kena minta duit lo baru boleh mengaji betul-betul tak? Minta yuran sebulan 1,000 saya minta. Senang lagi saya goyang kaki je. Tak, dia kadang-kadang macam ni. Bila pergi dia tak rasa nilai apa benda yang dia belajar tu. Pasal dia rasa pergi. Memang pergi ni kadang dia rasa macam ni sikit. Alah pergi. Saya minta 500 orang sebulan mau padan kot tak? Macam tu tak? Boleh? Mengelepar lah lagi tak boleh mengaji. Biar padan lah. Biar tahu susah sikit buat dah akal sikit. Tapi saya bukan dasar cari duit tu. Buat boleh je. Tapi tujuan tu pun buat
supaya orang tahu nilai itu je. Saya pergi India, tok guru sana, dia ajar perjalanan batin, dia ajar perjalanan zahir. Perjalanan zahir sampai dia bawa hospital, general hospital dia buat. Ubat dia bagi asal free, sekupang ni tak ambil. Orang nasihatkan dia, kata dia, Syekh, kata dia, minta agak duit sikit. Pasal apa? Baru orang tahu ubat ni kualiti. Kita bukan bagi free ni, maksudnya ubat ni murah-murahnya, jalanan punya ubat ambil free ubat kami. Tak. Takut orang ada faham macam tu. Takut orang ada faham macam tu. Dia ingat kita bagi ni ubat jalanan punya kot. Ambil. Free lah, tak kena bayar. Oh, lagi orang makan berang gitu ya. Padahal mahal tu ubat-ubat tu. Jadi dia minta agak bayaran sikit. Minta agak bayaran supaya orang tahu awak ada value sikit. Pasal dia terpaksa keluar. Dia terpaksa keluar. Tapi taklah macam harga yang selalu yang sepatutnya. Macam tu juga kot, pondok kot. Bagi orang tahu, ni ada value sikit. Kita ajar ni bukan sebarangnya tau. Kita duk ajar nahu, sorah ni, orang ajar universiti pun belum belajar. Saya baru pergi mensyarat hari Rabu itu kan, pondok yang betul-betul pondok, yang pondok remaja macam ni berapa pondok ya? Seluruh Perak ni berapa pondok ya? Yang ada pondok orang tua-tua. Pondok dia orang mau kata ni pondok-pondok makcik-makcik yang nak mati. Sorry saya sebut tu kan. Makcik-makcik yang dah mati, nak mati lah. Pondok persediaan untuk mati dia kata. Bukan saya sebut, dia orang yang sebut macam tu. Ustaz-ustaz tu. Memang ada ustaz buka pondok untuk makcik-makcik yang nak mati. Bahasanya macam tu lah. Tak. Saya hari Rabu tu pun saya pergi, saya sebutkan lah. Kami ni pondok ni kalau arwah Tok Guru saya patih tu, dia kata pondok ni untuk orang nak hidup. Bukan untuk orang nak mati. Orang nak hidup, dia hidup dan dia balik nanti dia akan hidupkan balik orang lain untuk hidupkan hati sanubari dia. Ni pondok. Pondok bukan untuk orang nak mati. Orang yang bersedia untuk hidup dan hati dia hidup dan dia boleh mati bila-bila dia boleh mati. Dan dia tak takut sikit orang nak mati pasal dia dah bersedia betul untuk mati. Ni orang pondok. Dan semua ilmu yang sepatutnya dia belajar dia ambil, dia kutip. Tu yang antara ilmu-ilmu belajar dia pasal dia orang minta kaji selidik tu. Pondok ni kitab apa tu? Antara kita tak tahu ilmu falak, balaghah, mantik, bukan calang-calang punya ilmu nak kena mengaji. Apa buat macam tu gelak-gelak gitu. Bila? Jadi kalau ada buat dosa, sedang dia ketawa. Jadi ada keliling-keliling kita tengok ni gelak-gelak weh. Diam sikit, gelak je kau ni. Kena tegur je. Boleh? Ni diam sikit, gelak je. Agak-agak payah lempang je sekali. Saya dah bagi lesen tu kan. Tak, memang dia gelak ni gelak, mati hati. Hati memang mati. Boleh tengok keadaan mati hati tu, bukan kata tengok jauh-jauh, boleh tengok keadaan mati hati tu. Dia bodoh lah, dia bodoh. Orang selalu gelak ni memang dia mati hati. Untuk apa pernah tengok cerita kartun monster, pernah tengok? Ada kartun monster yang dia ada masuk pintu. Saya pun sekali saya tengok kartun tu, tapi saya tengok betul kartun ni, betul tengok ada kartun monster. Apa? Kau dia pergi tempat orang sakit, dia boleh takut orang. Wah kan. Mana orang lari tu, dia ting dapat markah banyak ni kan. Ada kartunnya tu kan. Betul dalam ramai-ramai hantu tu macam mana? Dia bukan bagi takut orang, tapi dia bagi orang gelak. Betul orang pekat gelak tengok hantu ni. Betul dia keluar kat pintu tempat tu nak tengok markah, tengok lagi markah daripada hantu yang bagi takut orang ni. Jadi lepas tu macam mana? Semua hantu ni bukan bagi takut orang, macam mana? Lebih gelak orang. Saya tengok cerita dia kata, dia bagi tahu dah tu, siap dah cerita tu. Saya tengok sekali cerita tu. Tu tak tengok saya pun cerita kaki tengok cerita-cerita itu. Macam mana boleh buka itu? Adalah anak-anak saya duk tengok. Anak saya duk tengok, hampa duk tengok kan? Dia orang nak tengok kat rumah. Saya duk tengok cerita apa benda ni? Tengok. Macam ni. Dia nak kacau orang. Tu dapat markah. Yang ni kurang sikit takut, dia markah dia kurang sikit. Yang ni yang ni orang jadi takut. Yang ni markah tinggi sikit. Tu yang ni gelak. Yang ni gelak lagi markah tinggi. Ting. Dia keluar je. Ting. Full mark dapat markah. Dia kata, betul. Cerita kartun tu betul. Betul apa? Setan memang suka sangat orang gelak. Itu kalau dalam pengajian buat dia ceramah ke apa, gelak daripada awal sampai ujung. Tu saya dengar.
Kerana kita punya maksud bukan gelak. Bukan gelak. Adalah sepatutnya apa? Unsur-unsur apa? Kecindan ni tu kot bahasa dia kan. Adalah secolek ni. Bukan saya kata kau tak gelak pun tak apa. Udah takat tu ya. Takkan gelak daripada awal sampai akhir. Cerita ketawa lagi. Ni dah lah berdosa. Hati mati. Untuk dia duduk ketawa. Maksudnya dia duduk gembira dengan apa yang ada pada dia. Sama ada gembira buat dosa, gembira dalam tak boleh taat, gembira boleh tinggal jemaah, gembira duduk bodoh baca Quran tak pandai lagi, duduk gembira lagi macam ni, duduk buang masa, duduk gembira buat malas, duduk gembira melantak kuat. Tu. Duduk gembira tu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka sedangkan dia menangis. Dia akan menangis tu. Jadi jangan kita ada di tempat tu. Lagi. Baik, pasal apa yang dia menangis ni? Kerana haknya, maksud haknya sepatutnya, sayugianya adalah orang buat dosa. Jadi sepatutnya dia menyesal dan meminta ampun dari Allah Ta'ala kerana demikian itu, kerana dosa tu. Mai sini tengok aku bodoh, Quran tak boleh baca, kitab tak boleh nak tengok lagi. Duduk lalu 2 bulan, sebulan, berapa minggu kita duduk sini tengok kan, masing-masing ada yang lama, ada yang baru. Kita pun baru dalam proses 3 bulan lebih ya, 4 bulan pun tak sampai lagi. Apa saya nak sebut ni? Semak tengok. Sepatutnya dia kena menyesal, apa aku ni nak baca pun tak boleh lagi, Quran tak boleh lagi, orang lain boleh lancar Quran dah, orang lain makhraj huruf dah betul lah macam ni, aku tak betul lagi, tajwid pun tak ingat, makhraj huruf pun tak ingat, sifat huruf tak ingat, betul baca pun tak boleh. Astagfirullah. Sepatutnya macam tu, patutnya duduk sini ni macam tu. Astagfirullah, aku nak tulis jawi pun duk, aku bengkok, ni lurus, ni ada alif, tak ada alif. Tu tengok tu. Orang dah habis dah tutup dah kitab. Dah pukul 11.30, 12.30 dah nak rehat dah untuk tunggu zuhur. Dia tulis menyalin whiteboard tak habis lagi. Padahal dia kena risau ni. Apa ni aku nak tulis? Aku tulis pula. Nak baca balik pula. Aku tulis apa ni? Tulis pusing sana, pusing sini. Astagfirullah. Macam mana aku nak tulis? Patutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Patutnya dia kena risau apa hal dia tu. Dengan suasana mengaji. Sepatutnya macam tu. Ni apa ni aku tak kerti lagi macam ni. Kita pun belum jadual penuh lagi. Ada masa lagi untuk buat macam tu kan. Sepatutnya macam tu. Ini tengok tak ada. Habis-habis je. Simpan buku. Woi, apa ni? Jadi saya tegur tu, ambil perhatian sikit lah. Masa saya sebut tu. Saya sebut ni. Bukan hampa je dengar ni. Ni orang tengok live semua dengar ni. Patutnya kita menyesal banyak. Semayang pun boleh. Saya tak kata orang lah. Saya punya semayang pun belum nak kata malu nak sebut banyak benda yang sepatutnya kadang kita nak isi apa dalam semayang tu. Tambah Tok Imam baca panjang sikit. Aku bukan tak faham dia baca tu, tapi hati tu. Ustaz pergi sana, Ustaz semak dia baca. Ustaz berkelahi dalam semayang tu. Hampa tak apalah wali-wali lah. Macam mana nak fokus tu? Allah Akbar, kerdilnya aku, engkau lah akbar, aku asghar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Pujian ni untuk engkau je ya Allah, aku tak layak kena puji apa pun. Aku nak sembahyang boleh qiyam, boleh tidal ni pun min hauli ghairi haulin minni wala quwwah. Allahu Akbar, aku ni asghar. Allah sujud pula. Wih, kesenang tu nak buat ibadat macam tu. Itulah kita nak kena renung, nak kena perhati. Mungkin kita nak sampai tahap ibadat yang tu belum, tapi hampa punya dalam proses ni ilmu. Bagi duduk tempat ilmu tu betul ya. Kena susah hati lah. Bila lagi aku nak pandai ni? Bila lagi aku nak baca Quran? Itu yang nak baca. Yang dah hafal Quran pula, macam mana aku mengulang hari ni? Yang dah hafal. Ramai kita yang hafal masuk sini. Alhamdulillah. Selama mai sini berapa juzuk ngulang? Yang dah hafal. Ada tak? Ikhlas sebut. Ada tak? Tak ada, 1 juzuk pun tak ulang lagi. Betul tak? Betul tak saya cakap? Betul tak saya cakap? Itu orang dah hafal Quran. Kalau tanya seorang-seorang lagi fail. Berapa orang. Berapa orang yang duduk sini dah ngulang. Setiap hari dia akan ngulang 2 juzuk, 3 juzuk.
Memang ada yang ulang, alhamdulillah. Tapi boleh kira. Itu yang boleh baca Quran, boleh baca Quran, cara boleh baca Quran. Yang dah hafal Quran, cara orang dah hafal Quran. Yang tak boleh baca lagi ni, masing-masing ada tanggungjawab. Taklah maksudnya bila dah hafal Quran, aku dah senang lah, tak ada apa-apa dah, aku dah hafal Quran. Weh, tak. Ada tanggungjawab lain pula. Yang tak boleh baca Quran, kena bagi boleh baca Quran. Yang mana dah hafal Quran, yang mana tak hafal Quran, nak kena hafal Quran. Lepas tu yang mana dah hafal Quran, tak, dah ada syahadah Quran. Oh lah tu, oh aku dah senang dah, semua aku dah boleh, aku dah hafal. Weh, dah banyak benda lagi, weh. Banyak benda lagi. Baik. Kemudian dia sebut satu hal lagi. Yang tu yang tak boleh pakai, yang tadi tak boleh pakai. Dah banyak buat pelak, lara, maksiat pula tu. Zahir ada, batin ada, tapi duk gelak. Yang ni. Wa man ata'a wa huwa yabki. Kata dia, siapa pula melakukan taat? Dia duk taat, baca Quran, zikir, selawat, tapi dia duk menangis. Duk baca Quran ni boleh satu juzuk menangis lagi. Allah, sepatutnya ya Allah aku boleh baca 2 juzuk, 3 juzuk ni. Dia duk taat tapi duk menangis. Pasal apa? Kerana malu kepada Allah Ta'ala dan kerana takut padanya Ta'ala di atas kecuaiannya pada taat tu. Dia buat taat pun dia rasa aku cuai, aku baca Quran aku tak faham apa pun, ni Allah tu yang tak faham. Ya Allah, aku boleh faham tapi aku buat tak faham, dan aku boleh ambil faham tapi aku lalu tu aku tak faham apa pun, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Duk taat tapi menangis. Ni hal yang sepatutnya ada kat kita. Duk mengaji lagi tapi duk menangis lagi. Apalah aku ni mengaji apa ni, tak dapat apa pun. Mengaji makin buta hati, mengaji makin malas, mengaji makin pelak. Semak lagi. Semak. Baik, kalau macam ni keadaan, maka Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga, sedangkan dia akan ketawa ni. Siapa ketawa? Itu gembira, sehabis-habis gembira kerana terhasil penceriannya, iaitu dapat kemaafan dan redha Allah Ta'ala. Satu, patutnya sya'an kita sepatutnya, maksud sya'an tu keadaan kita sepatutnya banyak menangis. Kau tak menangis pun kena banyak fikir, risau, kena susun jadual, apa jadual kita sepatutnya kena buat. Semak. Wal maqalatul hadiyata asyarata min ba'dil hukama ay awliya la tahqiru dhunuba as-sighara ay la ta'udduha sigharan fa innaha tatasha'abu minha dhunubul kibaru wa aidan rubama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka sighari. Saya ngaji dulu tutup guru banyak nasihat bab ni. Apa maksud dia? Kata dia maqalah yang hadiah asyarah yang ke-11. Dia masih sebut 2 perkara macam ni. Pertama, apa dia? Perkataan ni ambil daripada hukama. Masuk hukama ni iaitu para aulia. Perkataan wali-wali, aulia Allah. Tengok dia sebut apa. Jangan kamu pelekehkan dosa-dosa kecil. Apa dosa kita buat? Dosa kecil, jangan duk anggap dosa kecil tu kecil dan kita boleh pelekehkan dosa kecil. Saya ngaji dulu sampai Tok Tunggu dia sebut, dia kata bahkan jangan kata buat dosa. Jangan duk anggap kita duk lara, kita buang masa, kita duk merapu. Jangan duk anggap kecil masa yang kita buangkan begitu saja. Atas asal dia sebut ni, jangan pelekehkan dosa kecil. Atas kita sebut tadi, antaranya apa dia? Tak sibuk, tak risau dengan apa kebolehan diri untuk buat taat, untuk mengaji, untuk faham apa yang dipelajari. Dia tak pernah rasa apa-apa masalah kat situ pun. Dia anggap macam benda-benda tu kecil je. Alah, tak boleh baca Quran apa masalah. Alah, tak sembahyang masbuk, sembahyang juga, bukan tak sembahyang langsung. Zikir wirid apa, tengok tak zikir pun, tak wirid pun. Nanti saya nak test tengok siapa dia hafal akhir surah Baqarah, tak hafal surah Baqarah tu, amanah Rasul, ingat tak ingat.
Ayat kursi, tengok macam batu ya banyak. Tak ada pun hemah nak baca ayat kursi ke apa ke, tak ada hemah pun. Zikir pun tak ada zikir, tasbih orang bagi banyak dah, digital tak digital apa semua tu habis tau. Beda habis semua kan. Ada ambil seorang dua apa. Kiri kanan tu, wah, tasbih. Tak, memang orang bagi kan, habis kan. Orang ada 30, tasbih bagi 50, habis tak? Habis. Tak tahu ada baki. Ada lagi. Kau tak tahu. Tak ambil peduli yang tu ada baki tak ada baki. Dia orang bagi 50, orang ada 30 lebih je. Habis. Oh, kaki zikir dia orang ni. Oh, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Allah. Saya melawak tu menjamik ya. Tapi masa lain tak zikir pun ya. Tak ada pun. Dia macam batu je. Oh, salah. Orang bagi alat untuk zikir tapi kita tak pakai. Dia kata apa? Jangan kamu pelekeh dosa kecil. Maksudnya jangan kamu bilang ia kecil, maka sesungguhnya tercabang daripadanya dosa-dosa besar. Dengan sebab kita pelekehkan dosa kecil, yang itulah menyebabkan dosa kecil itu jadi besar. Baik, pasal apa boleh jadi pula dosa kecil ni tercabang daripada dosa besar? Dia kata, dan juga kadang-kadang adalah murka Allah Ta'ala pada yang kecil itu. Saya mengaji ada dua perkara terus selalu sebut dalam bab-bab ni. Ada apa? Jangan kita sangka benda-benda kecil dia adalah kecil. Kerana bila Allah Ta'ala cas salah dia adalah besar. Walaupun tengok dia adalah dosa kecil. Bila Allah cas dia salah. Dia salah dia jadi besar. Walaupun dosa kecil. Begitu juga kebajikan. Jangan duk anggap benda kebajikan kecil. Pasal bila Allah Ta'ala terima walaupun kecil dia adalah besar. Itu contoh bab dosa ni kan. Saya ngaji memang Tunggu Masyhur sebut ni. Dia kata ada hadis yang Rasulullah sebut, dakhalati mar'atu finnar, dakhalati mar'atun nara fi hirratin. Ada seorang perempuan ni, dia sangat taat dengan Allah Ta'ala, siang puasa, malam tahajud kuat. Tapi dia masuk dalam syurga kerana seekor kucing. Pasal kucing je. Kucing ni apa? Rabatatha walam tut'imha. Dia tambat kucing dengan masa dia kurung, tapi dia tak pergi makan. Makan minum dia tak jaga. Kalau tak mau jaga, baik lepas. Dia pandai je makan. Tapi kau tambat dan kucing tu mati datang dalam tambatan dia. Sepatutnya dia kena jaga. Bagi jaga makan minum. Kucing tu siang puasa, malam tahajud kuat. Tapi kucing peliharaan dia mati dalam tambatan dia. Dia tak jaga makan minum. Dengan sebab kucing mati, orang tak nak masukkan dia dalam neraka. Kalau ikut adalah kucingnya pun. No. Dia bab nyawa. Kaedah kita ulama ajar, kalau pokok kita bela mati kering, tak siram air, yang tu tak dosa. Tapi beli pokok mahal mati bodoh lah. Siram air pun. Macam mana pun pokok mati dia tak ada dosa. Pasal dia bukan bab nyawa. Hidup tu saya tak urai, saya sebut macam tu pada anggut kan. Tapi kalau kau jaga makhluk bernyawa walaupun kecil, walaupun binatang tu sepatutnya kau bunuh, tapi kau bela. Misalnya bela apa? Bela hamster. Bela babi yang kandang. Bela babi yang kandang. Tapi babi tu mati kehausan, kau tak pergi minum. Macam mana? Berdosa. Berdosa pasal apa? Patutnya bunuh babi tu, dia bela babi. Saja saya sebut babi tu senang nak bagi faham kan. Dia bela babi. Babi tu kehausan mati, tak mati kering, tak minum air. Kata dia, padam muka babi mampus. Tak bagi minum air. Tak, berdosa kau pasal kau tak bagi minum dia. Kau nak pergi mampus, katok pergi mampus. Nah. Bukan mati bagi dia mati beragan, tak minum air mati. Oh, itu salah. Kau seksa dia. Seksa dia. Asal nak cerita perempuan tu walaupun siangnya puasa, malam tahajud, masuk neraka pasal seekor kucing. Satu hadis kita belajar awal-awal tu ada hadis musalsal bil awaliyah kan, yang irhamu man fil ardi. Satu lagi pula yang tu bab dosa. Begitu juga kisah seorang perempuan
Kita perempuan ni Bani Israel, perempuan ni perempuan jahat. Istilah perempuan jahat ni, perempuan jahat lah, perempuan suka kadang jual maruah dia ni. Pantang orang panggil touch and go. Oh, jadi dia minta bayaran tertentu. Tapi dia ni, dia ada perasaan kasih sayang pada binatang. Dia lalu di padang pasir, tengok ada kawasan yang selalu telaga untuk orang ambil air, ada basahan-basahan tepi tempat telaga tu, telaga padang pasir pula, dia bukan telaga kita kan, dia kena masuk tu pergi ambil air. Jadi anjing ni tak pandai masuk telaga macam tu. Jadi kebasahan yang ada kat tepi telaga tu, anjing tu duk makan tanah-tanah yang basah tu, pasal terlalu dahaga. Jadi orang perempuan jalang ni, dia pergi masuk telaga tu dengan kasut dia isi air, bagi anjing minum. Dengan rahmat Allah Ta'ala masukkan orang perempuan tu dalam syurga. Pasal ada kasih sayang dengan binatang. Nak kata apa? Amalan bila Allah Ta'ala terima, walaupun kecil, walaupun bagi minum anjing, binatang mughalazah, Allah Ta'ala masukkan syurga sebab bagi minum anjing. Tapi kalau kau tahajud sekalipun, puasa siang hari, tapi kau tambat kucing yang mati dalam peliharaan kau, tak pergi makan, tak pergi minum, mati, masuk neraka dengan sebab kucing. Ya. Perhati tak? Perhati tak? Saya ngaji dulu tu guru banyak kan nasihat tu. Oh. Sampailah ni ya. Ingat. Selalu sangat dia bagi ingat tu. Betul dia kata, jangan pelekehkan benda-benda yang walaupun nampak apa kebaikan, main sunat je pun, main fardu aku dah sembahyang. Itu pun saya pernah tegur kan. Kenapa antara maghrib isyak ni azan boleh pergi wah. Kan saya pada sebut macam tu kan. Ada sebut kan. Wah buat apa? Belajarlah. Tonyohlah dahi sembahyang sunat sikit. Buat apa? Wah. Buat apa? Ada pelik, saya pelik. Asal tak boleh ajar ke untuk buat taat sikit? Tak boleh ajar. Dia buat apa? Wah. Nak terkencing terberak ni, tak ada. Bukan ada apa-apa kan. Tambah pula masa azan, orang duk azan, sembang pula. Oh lagi lah tu. Celaka besar tu. Pasal baca Quran pun kena tutup. Jawab azan. Kalau tak jawab pun, kau dengar azan. Pasal ada kehormatan yang kena jaga buat azan. Yang ni tak ada hormat. Wah. Orang dah kamat dah, mari. Tengok masbuk pula 2-3 rakaat. Ya Allah. Tu duduk tempat mengaji tu. Tempat baru mengaji tu. Tak ada rasa nak buat benda-benda sunat langsung. Begitu kan, yang tu qabliyah, yang ba'diyah pun sama. Terus nak mengaji lepas isyak, wah. Apa benda dia buat? Buat apa? Dia buat apa? Kenapa tak boleh sembahyang sunat tu? Nak kata jangan pelekehkan benda-benda kecil macam tu. Jangan duk rasa selesa dengan kita boleh buat benda fardu tu. Oi, banyak benda kena repair lagi tu. Bahkan dalam duk taat tu pun kita kena rasa, ya Allah, banyaknya aku duk taat ni pun, ya Allah, semua limpah kurniamu. Banyak benda kena repair. Banyak benda. Satu, jangan kecilkan benda-benda yang kebajikan ni, walaupun serupa itu, walaupun hanya sekadar basuh pinggan, basuh talam. Tengok kutik sampah, ada batu duduk tengah jalan, ini ganggu orang, ambil tu, la ilaha illallah, buat tepi, Muhammadur Rasulullah. Wah, jaga, jangan buang sampah rata-rata. Itu pun satu sifat yang kena jaga kan. Buang sampah di tempat sampah, kutik, jaga, walaupun macam tu kan. Jangan bagi ada benda-benda busuk kat sinki yang orang sakit mata, sakit bau, sakit hidung, sakit mata tengok semak berserabut kan. Saya jadual saya tak penuh tu pasal ada benda yang saya suruh kutip tu lah, yang ni jaga ni. Tapi tengok kadang ada benda orang tak prihatin lah tu kan saya suruh mengemas saat ni, siram air macam ni, pokok tu takkan tak nampak pokok nak mampus ni kita hujan pun dah tak apa nak ada hujan, baru tanamnya pun takkan siram sekali 7 hari tak siram kan. Siram hari-hari pun belum tentu musim-musim macam ni dia nak hidup pasal hujan dah tak apa ada. Siram. Ambil sikap apa benda yang sepatutnya kena jaga tu jaga. Bukan pergi hambat bola 5-6 orang, 7 orang kerja bola sebiji. Utama kan hak mana besar tu, siram air dulu.
pokok-pokok apa. Itu pun nak ngempin, ambil tanam pokok. Kita cari benda yang boleh bawa manfaat sana. Kalau mati pun esok dah. Kalau kita keluar pun esok dah. Rumput-rumputnya, yang ni dulu aku yang tanam ni. Alhamdulillah. Tengok semua yang jadi subur, nampak hijau je melasah. Siapa? Ni aku yang tanam ni. Pokok nyor, pokok ni, pokok ni, pokok ni. Ni aku tanam ni aku bela ni, dulu aku buat ni, dulu aku buat ni. Jadilah. Cari jalan macam tu. Betul, jangan pandang lekeh walaupun hanya sekadar siram air. Walaupun hanya sekadar siram air. Tapi dengan sebab siram air tu pokok tu hidup. Baik. Jadi perhatilah kisah orang perempuan yang masuk neraka pasal kucing, yang ni boleh masuk syurga pasal bagi minum anjing. Sikit je. Nak ambil sikit tak mana? Amalan baik bila Allah Ta'ala terima walaupun dia kecil, pasal bila Allah Ta'ala terima nilai dia besar di sisi Allah Ta'ala. Kesalahan walaupun kecil, bila Allah Ta'ala cas salah, dia lah salah, dia lah besar di sisi Allah Ta'ala pasal cas salah. Saya ngaji dulu kalau arwah Fatih, duk guru dulu, dia kata apa? Dia kata macam kita langgar JPJ kadang kita bawa laju lah apa, langgar lampu merah lah, tapi tak kena sama ni, polis tak jumpa dengan polis, tak apa ya dah. Kenapa? Tak jumpa ke dia? Ni ditahan tengok tali pinggang tak pakai. Macam mana? Kata lesen ni. Bila dia ambil salah, kalau ikut alat tali pinggang tak pakai, selama ni aku duk bawa lampu merah, aku langgar, aku tak ada apa-apa ni. Tapi bila dia bertemu, dia cas sakit mu. Nambah ditahan, tekan brake je kan. Lampu brake ketiga tak menyala. Lesen 300. Nanya 300. Ni kita tak ada apa-apa pun. Lesen je. Ni dah mati lah, setahun dah je. Lesen mati. Dia tak cas, dia tak jumpa tak apa, tapi bila dia cas, ni salah je. Pegawai duduk sebelah lah tu. 500. Contoh lah kan. Pengsan ni kita dengar. Padahal habis tarikh lesen tu bukan habis je. Tak boleh buat kita. Tak adalah macam tu kan. Boleh faham saya buat apa kan? Kita lesen habis tamat tarikh tu. Lepas tu habis tamat tarikh tak boleh buat kita macam tu kan? Tak ada tak? Tak adalah macam tu kan. Tapi pada mereka itu adalah satu kesalahan. Betul? Bila dia cas salah macam mana? Walaupun alamak macam ni pun nak kira salah. Tengok mana? Ni P lah. Mana P? P tak ada ni. Lama-lama dah PKP apa, kau dah tak kira PP apa dah. P siapa tak lekat? Saman 300. Naik P punya pasal dia 8 kupang es keping. Boleh faham saya cakap apa? Tapi bila dia cas salah. Dia cas salah. Jangan main tu. Lepas tu ke Ampah sama. Ampah saya dah bagi warning gelak-gelak tu. Saya cas salah besar. Walaupun kesalahan lain ada. Tapi saya cas salah besar. Jangan main. Walaupun kata dia salah, tak, saya pun tak mau dengar alasan. Aku cas salah besar. Atas saya lah. Saya yang jaga. Itu saya tak tanya yang terbang piu, pergi main bola piu, pergi Ipoh piu. Tu saya tak tanya dia tu. Yang tu pun ada ya, saya tak ambil cas lagi. Bila saya cas salah besar. Salah besar. Bagi faham sikit tu. Sama nisbah satu duduk mengaji ni macam kita duduk atas muka bumi sama. Kalau boleh jangan ada pun ya Allah Ta'ala cas kat kita salah satu pun. Duduk ni kalau nisbah dengan Allah Ta'ala pastikan apa kita buat semua dalam redha dia. Walaupun tak boleh buat redha dia, kita buat tu dengan rasa bersalah banyak. Ya Allah, terus ni aku boleh buat, Engkau ampun dengan aku walaupun duduk dalam taat. Kalau nisbah duduk mendasah, cari jalan untuk dapat redha guru yang tu kan. Guru akan tengok, tengok yang ni rajin menyiram, yang ni rajin basuh kain, yang ni rajin basuh pinggan, yang ni rajin mengemas. Ni kita tengok sejuk mata. Ada orang ni seronok je. Jangan yang ni kaki bersepah, yang ni pintu. Nak tutup pintu pun payah. Tutup pintu.
Saya tak tutup pintu, kucing masuk. Tambah ada ayam-ayam berkeliaran, ayam masuk. Lagi silap, babi masuk, monyet masuk. Ni monyet tak masuk, saya ada kuda tu. Tu rahmat kita ada kuda tu. Kau edak kan kolam renang dia tu, swimming pool dia tu. Ya. Tak ada kuda buat keluar sekejap je. Berderet atas pokok tu tunggu. Tapi kati tak? Mau kati tak? Air dah kati. Keluar je kuda daripada kandang tu. Kita mari dia lari. Dia dah lama tak boleh masuk sini, tak boleh explore sini. Apa saya nak sebut ni? Kalau ada orang-orang yang memang boleh jaga semua ni, best. Seronok kita. Best. Lampu ni tak pakai, tutup. Yang ni kalau boleh, duduk orang seorang buka kipas 5. Dah lah kipas 5 buah kipas, kita buka. Nombor 5 lah tu. Macam ribut topan bunyi atas tu. Saja saya sebut-sebut nyentuh sikit kan. Walaupun kata tak adalah buat dosa, tapi kau tak semak buat dosa tu, membazir tu nama dia, setan tu nama dia. Kau tak prihatin. Wal maqalatu tsaniyata 'asharata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al iqrari wala kabirata ma'al istighfari. Situ dulu ada soal. Jadi nak ajar prinsip apa ni? Ada buat dosa, ada buat pahala, kaedah kita walaupun duk buat dosa, buat dosa memang tak boleh bergelak ketawa, memang kena taubat segera, ada bab jumpa nanti insya-Allah. Bahkan kalau taat pun jangan berbangga dah boleh buat taat, bahkan kena semak dalam duk taat tu pun sebenarnya ada maksiat. Lagi apa dia? Jangan pelekeh dosa-dosa kecil, pasal bila dicas dia adalah salah besar. Begitu juga jangan meremeh-remehkan amalan-amalan sunat, dan belajar kita duduk pondok ni untuk buat taat, walaupun semayang rawatib, mengiringi semayang fardu tu sekalipun, belajar untuk buat taat. Tu pun dengan rasa terlalu kerdil apa yang kita buat, ajar untuk kepala boleh untuk membuat taat sikit dengan bahasa itu. Tu pelajaran kita dalam ni. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.